Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Khabar baik Ustaz. Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita lari sikitlah daripada kebiasaan kita. Mana hari ini biasa kita akan dengar kuliah ataupun perkongsian berkaitan tentang terma-terma ataupun kontrak-kontrak dalam muamalat ataupun perkara-perkara yang terdapat dalam muamalat. Hari ini kita lari sikit, kita bukan larilah. Kita menceritakan satu benda yang saya minat. Jadi saya kongsikan dengan anda semua, iaitu berkaitan tentang sirah ataupun kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, untuk memulakan bacaan kita punya ayat hari ini, kita akan mulakan, insya-Allah hari ini kita akan baca ayat 1 sampai 6 Alamak, silap ni, dia bukan ayat ni 1 sampai. Okey. Baik. Alright. Okey. Kita baca ayat 1 sampai 6. Siapa yang nak ikut saya baca ya? Ada kaum Adam dekat sini? Okey, kita akan baca insya-Allah sampai ayat yang ke-6. Kejap ya, saya cari. Saya silap copy paste pula. Alright. Kita tengok surah Yusuf 1 hingga 6. Kat sini 1 hingga 4 je. Okey. Okey, baik. Kita akan baca ayat surah Yusuf ni sampai ayat yang ke-6. Baik. Okey, kejap ya. Nampak ya slide saya? Nampak saya punya ni? Nampak Ustaz, jelas. Bukan slide ya, saya share sekarang ni, saya tengah share alright. Ada siapa nak ikut saya baca ke? Tak ada. Okey. Tak apa, saya baca, anda ikut je lah kemudian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Baik.
kita telah mendengar bacaan daripada surah Yusuf ayat 1 hingga 6. Baik, kita baca pula dia punya terjemahan dia. Apakah terjemahan dia? Baik. Terjemahan dia dalam di mana kita tak tahu apa maksudnya apa yang dalam apa dapat yang cuba mentafsirnya, tapi kita berpeganglah oleh dalam doa tu ada maksudnya, tapi Allah yang lebih mengetahui. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Sesungguhnya kami menginginkan itu sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf AS berkata kepada bapanya, wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Bapanya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah cara Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana ia telah menyempurnakan kepada datuk nenekmu dahulu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Okey, itu adalah terjemahan ataupun tafsir terjemahan lah. Dia terjemahan kepada ayat 1 hingga 6. Okey, baik. Macam biasalah kita boleh cerita sikit kan hukum tajwid. Okey. Apakah hukum tajwid dekat sini? Alif lam ra. Okey. Okey, apa hukum dia? Siapa boleh jawab? Mat apa ni? Mat apa lam ni? Lam ni mat apa? Mat lazim. Okey, kita tahu ada 4 jenis mat lazim ni. Mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim kalimi musaqqal. Okey. Baik, kat sini hukum dia ialah mat lazim kalimi harfi sebab dia huruf. Mat lazim okey, harfi. Cara nak faham dia ialah harfi. Huruf. Kalau kalimat okey, kalau kalimat maknanya ayat apa, dia lebih kepada perkataan lah, tapi kat sini dia huruf. Jadi dia mat lazim harfi. Dia bukan kalimi kalimat. Kalimi lah, kalimi akan dia tulis kalimat pula. Mat lazim harfi. Okey, dia ada pecahan musaqqal, macam mana musaqqal, silap. Okey, musaqqal musaqqal. Okey, musaqqal dengan mukhaffaf. Mukhaffaf. Okey, macam mana nak beza ni? Pernah dengar tak ni mat lazim ni? Pernah dengar? Pernah dengar tak ni? Pernah. Pernah suara tak bermaya je awal pagi Okey. Semangat pagi. Alright. Mat lazim harfi musaqqal atau mukhaffaf, ataupun mat lazim kalimi musaqqal atau mukhaffaf. Okey. Kita kena tengok. Kat sini mat lazim dia ni adalah huruf. Maknanya dia mat lazim harfi. Okey. Harfi, musaqqal atau mukhaffaf. Okey. Okey. Musaqqal atau mukhaffaf. Okey, kat sini kita kena tengok. Okey. Kalau dia ada syaddah, okey, dia ada syaddah ataupun sabdu, okey, macam alif lam mim. Okey, iaitu ialah
Musakol. Okey, di mana dia berat. Kita kena baca tu alif lam mim. Itu berat sebab kita ada saddah. Mim mati bertemu dengan mim. Dia ada saddah kat situ. Dia berat jadi dia musakol. Tapi bila kat sini dia tak ada alif lam ro. Mim. Okey, kalau kita baca kan lam tu kan lam ro. Okey, mim mati bertemu dengan ro. Mim mati bertemu dengan ro izhar syafawi. Okey, maknanya tidak perlu dengung. Tapi kalau alif lam mim kan. Okey. Mim mati bertemu dengan mim ataupun dia akan terus jadi saddah kat sini. Biasanya lah. Okey. Maknanya kat sini ialah idgham ma'al gunnah, idgham mislai ma'al gunnah. Maksudnya kita kena masukkan mim ni dan kita sekalikan dengan dengung. Idgham mislain ma'al gunnah. Maknanya idgham mislain yang sama misal dengannya dan kita bacanya dengan dengung. Okey. Kat sini ialah musaqal. Yang ni musaqal, yang ni alif lam ra ni ialah mukhaffaf. Jelas tak ni? Ke dulu pernah belajar kan? Saya rasa semua pernah belajar ni. Tapi mungkin lupa kot. Okey, tak apa. Kemudian kita tengok kat sini ya. Ya abati inni. Okey, ya. Ya dua apa? Kat sini mad jaiz munfasil. Walaupun mad jaiz munfasil ni ialah huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif dalam dua kalimat. Okey, tapi sebenarnya nampak macam ini kan satu kalimat. Sebenarnya ya itu wahai maksudnya. Abati ni maksudnya ayah. Ayah. Maksudnya kat sini dia dua kalimat. Okey, jelas? Jelas tak? Ini kita belajar tajwid juga Alright. Okey, baik. Kita akan pergi one by one. Kita akan cerita sikit lah tentang Nabi Yusuf. Okey, pernah dengar tak kisah Nabi Yusuf ni anda semua? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati, yang dirahmati Allah. Nah, Pernah Ustaz. dengar tak? Pernah dengar? Nah. Boleh tak cerita Mimma? Mimma ni boleh cerita ke? Puan Mimma. Saya Hamimah, Ustaz. Mimma. Tapi dalam ni dia tulis Mimma. Nama manja, nama manja. Nama manja Boleh pula nama manja. Okey. Tak apalah. Boleh Hamimah kongsikan. Apakah yang puan tahu tentang Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang dikenali dengan rupa paras yang cantik, handsome. Okey. Dia teraniaya sebab bapa dia sayangkan dia. Dan pasal mimpi tu lah Ustaz. Okey, bagus, bagus. Alright, lagi? Ada lagi? Okey lah, tak apa. Kita pergi ayat satu ayat, satu ayat. Okey. Okey, yang ni ayat pertama, inilah kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Memang kita tahu Al-Quran inilah satu-satunya kitab yang menyatakan kebenaran. Kitab-kitab lain Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil, Allah turunkan Zabur, kan? Tetapi kitab-kitab tersebut telah kita kitab tersebut telah dipalsukan, telah ditokok tambah, telah berlakunya yang dibasuai. Patutnya namanya Injil. Tetapi tukar kepada nama yang lain. Dulu tukar nama yang lain. Tak silap saya Talmud dipanggil. Talmud ataupun Perjanjian Lama Old Testament. Okey, yang diturunkan kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat. Basic ni. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur Kitab Zabur
Kita mana ke? Okay, kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil pula diturunkan kepada Nabi kitab Injil. Isa. Ya, betul. Nabi Isa alaihi salam. Okey. Baik, kita pergi ayat yang kedua. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Pernah tak kan kita terfikir kenapa Allah turunkan kitab tu dalam bahasa Arab? Kenapa dia kekal bahasa Arab? Okey. Contohnya kitab-kitab yang lain seperti Taurat ataupun Old Testament lah. Old Testament, Bible, New Testament. Mereka ada bahasanya. Tak silap saya kalau bahasa Taurat, bahasa dia lain. Tapi kalau bahasa, tak silap saya bahasa Ibrani, tak silap saya. Bahasa lama lah. Kemudian kita Injil pun menggunakan bahasa yang lain. Al-Quran pula tiba-tiba dia muncul dengan bahasa Arab. Okey. Tapi Alhamdulillah Allah jaga Al-Quran menggunakan sampai sekarang ni Al-Quran masih kekal dalam bahasa Arab walaupun yalah kita tahu ada terjemahan ataupun pentafsir terjemah macam kita ada baca terjemah tapi secara asasnya Al-Quran ini memang bahasa Arab. Tak ada bahasa lain. Kalau kita nak baca mesti kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Sedangkan kitab-kitab lain yang Allah dah pernah turunkan kemudian diubah suai ada pula kitab itu dalam bahasa Inggeris. Ada dalam bahasa, ada kitab kita tahu, kitab Bible dalam bahasa Melayu pun dah ada. Tapi orang kata apa, mana orang kata apa, kitab yang paling betul? Sebab, okey, kita terjemah. Okey, kita terjemahkan. Sedangkan Bible dalam bahasa Inggeris pun ada banyak version dia. Ada Revised Standard Version, Revised Standard Version, King James version, ada banyak version. Jadi mana satu yang betul? Sedangkan ada dalam beberapa kitab ataupun kitab Bible itu sendiri ada beberapa part yang tak ada. Ada yang dibuang. Maknanya dia tidak ada satu orang kata apa selaras. Sedangkan Al-Quran ini, Al-Quran yang kita pegang ini, yang kita baca insya-Allah hari-hari ini dia menggunakan bahasa Arab dan sampai bila-bila pun menggunakan bahasa Arab. Okey, dia tidak boleh dibaca dalam bahasa Melayu. Okey, boleh kita baca tafsir ataupun terjemahan dia. Sedangkan kalau kita baca terjemahan pun ada banyak terjemahan dan memberikan maksud yang mungkin ada yang berbeza. Tapi Al-Quran tetaplah rujukan dia tetap adalah menggunakan dalam bahasa Arab. Itu hikmahnya kenapa Allah turunkan dalam bahasa Arab dan Allah jaga Al-Quran ini hingga hari kiamat. Perasan tak? Okey, saya percayalah ada dalam kalangan, ada tak anak-anak dalam hadirin hadirat sekalian ni yang anaknya belajar tahfiz? Ada tak? Yang belajar tahfiz? Ada. Ada tak? Siapa tu? Ada yang belajar sekolah tahfiz, masuk mak tahfiz, MRSM ke Ulul Albab ada? Ada. Ustaz. Ada. Alhamdulillah. Ramai tak? Ramai? Seorang. Seorang je. Tak apa. Alhamdulillah. Okey. Maknanya Al-Quran itu ada penghafaznya. Sedangkan kitab Bible, ada tak program menghafaz Bible? Saya tak pernah jumpa lagi lah. Tetapi sekolah tahfiz mengingat Al-Quran ini ada saja. Okey, ni Puan Juju ada kongsikan kehadiran, sila isi. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain di mana kita suka nak menjumpa tahfiz dalam kitab tersebut. Tapi kita ada kitab Al-Quran ini ada. Setiap, saya percaya di negeri Johor ada program tahfiz. Ada sekolah-sekolah tahfiz. Contohnya di Johor ni yang saya tahu Smart J, Johor. Ada Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Smart J kat Keluang. Ada program tahfiz. Kita kemudian ditambah baik, kita ada sistem MRSM Ulul Albab di mana integrasi dengan sains MRSM. Alhamdulillah itu adalah satu usaha yang sangat bagus. Okey, itulah maknanya Al-Quran ini kekal dalam bahasa Arab, takkan berubah-ubah. Sedangkan kitab-kitab yang lain telah berubah. Baik, kita pergi ke ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ketiga.
Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu ini adalah orang-orang yang tak pernah menyedari akan halnya. Okey. Maknanya sebelum ini ada diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dalam kitab-kitab yang sebelum ini. Tetapi bila disebabkan ada tokoh tambah, itulah kita tak tahu kesahihan cerita itu. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini supaya kita tahu apa yang berlaku. Tapi kita kena ingat Al-Quran ini bukanlah kitab sejarah. Okey, Al-Quran ini ialah dia kitab kan. Memang ada cerita sejarah kan, tetapi dia bukan kitab sejarah yang terlalu detail tahun. Allah ceritakan supaya kenapa? Kenapa kita perlu tahu kisah orang-orang dahulu tu? Sebab Allah nak memberikan penjelasan apa yang berlakunya penyelewengan dalam kitab-kitab sebelum ini kan. Sebelum ini kita selalu dengar hearsay ataupun Mandela Effect kan. Pernah dengar tak Mandela Effect ni? Pernah dengar tak Mandela Effect? Di mana satu ketika dulu kita percaya Mandela tu dah mati tau. Tapi hakikatnya Mandela tu masih hidup. Contohnya ialah kita selalu kata si A. Walaupun tu palsu, tetapi di soalan kita kata sesuatu itu palsu banyak kali, dia kelihatan menjadi benar. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Tak pernah Ustaz. Contohlah. Habis? Contohlah dulu kan. Ada satu kisah lah. Mandela Effect ni antaranya dia kisah pasal Mandela lah, di mana Mandela itu dikabarkan telah mati pada sekitar tahun 90. Tutup pada tahun 2000 berapa Mandela tu masih hidup. Padahal kita dah percaya Mandela tu telah mati. Okey. Itu namanya Mandela Effect ataupun sebagai contoh lah. Pernah dengar tak dulu kisah kita dengar lah, orang kata apa, orang selalu cerita kan. Okey, ada sebuah universiti di Lembah Kelang ni. Dia ni universiti dulu, kawasan dia ialah kawasan penempatan jin. Dia ceritalah penempatan. Kemudian ada seorang alim ulama ini dikatakan bawa jin tu naik bas pergi buang ke tempat lain. Dia pergi buang ke ibu negara contohlah kan. Pernah dengar tak kisah tu? Pernah tak? Pernah. Macam pernah. Macam pernah nanti balik lepas ni kita ceritalah kan. Saya tak nak sebut universiti mana lah. Tapi kisah itu kita pegang dah. Oh betul kisah ni kan. Hantar jin tu naik bas kan. Bas tu tak ada orang tapi berat kan. Itu adalah antara contoh Mandela Effect. Maknanya kita percaya benda tu seolah-olah benar tapi sebenarnya tidak benar. Mandela Effect ni sangat bahaya tak adalah bahaya kan. Okay, Mandela Effect. Maknanya kita pun percayalah kisah itu betul ataupun tidak kan. Alright. Baik. Tanya tak? Apa dia? Nak tanya boleh? Tanyalah. Adakah nama Mandela efek tu berdasarkan Nelson Mandela ke apa? Ya, memang pasal Nelson Mandela. Oh, okey. Mandela Effect tu pasal kisah kepada Nelson Mandela tu lah. Kisahnya Nelson Mandela tu yang kita tahu dia dah mati awal lagi 90-an dia dah mati. Tetapi tup-tup dia masih hidup pada tahun 2000. Sebenarnya itulah Mandela Effect di mana kita percaya benda tu dia dah mati. Tetapi sebenarnya dia belum mati. Okey. Mandela Effect contoh lain kita macam apa saya pun tak ada, tiba-tiba macam bela pula kan. Saya ingat contohnya macam itulah. Kita percaya pun. Ada tak contoh lagi? Mungkin kita boleh kongsi kan? Ustaz nak tanya Ustaz. Tanyalah. Yang pasal Mandela Effect tu kan, adakah masa dia mula-mula dapat perkabaran dia mati tu ada berita palsu? Kalau ikutkan berita palsu lah. Ataupun cerita tu dibuat-buat kan. Mungkin saya pun tak mengkaji sangat Mandela Effect ni, sekadar baca je. Kongsikan lah. Okey. Berminat dengan Mandela Effect ni? Dengar Ustaz sebenarnya saya. Sebab tu nak tanya. Ada kisah ke? Kalau kisah ada, bolehlah cerita sikit, kongsi-kongsi kan. Banyaklah sebenarnya benda tu berlaku dalam kehidupan kita. Kita percaya kan. Benda tu seolah-olah nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Sebenarnya tidak betul.
Itu dia panggil Mandela Effect. Macam contoh yang paling popular dulu lah. Okey, kita percaya sekian kan. Contohnya ada alim ulama tu bawa jin masuk dalam bas jadi berat. Itu adalah Mandela Effect. Sampai sekarang ni benda tu ada lagi orang cerita dengan saya kan. Dulu nak tubuhkan universiti ni sekian bawa naik bas. Padahal alim ulama tu almarhum dia dah meninggal dunia. Okey, almarhum tu sempat dia berceritakan mana ada dia bawa benda tu. Benda tu kisah itu ialah kisah tak betul lah. Itulah maksudnya Mandela Effect tu. Dia berasal kepada Nelson Mandela punya kes. Baik. Kemudian jelas kita sajalah cerita kan. Kemudian ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapanya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku." Okey. Maksudnya apa yang dimaksudkan dengan 11 bintang ni? Okey. Dia berbalik kepada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Okey, anak Nabi Yaqub yang dicatatkan ialah seramai 12 orang. Mungkin lebih wallahu alam. Tapi 12 orang. Okey, 12 orang lah. Kalau ikutkan ayat ini 12 orang. 11 bintang termasuk bila campur dengan Nabi Yusuf alaihissalam dia jadi 12. Okey, siapakah nama-nama anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam ini? Okey. Siapakah namanya? Saya tulislah. Siapa pernah dengar nama anak-anak Nabi Yaqub ni? Okey. Anak Nabi Yaqub ada 2 orang. Okey, dia ada daripada 4 orang isteri. Okey. Kemudiannya isteri pertama ialah Laya. Okey, Laya ni isteri Nabi Yaqub. Lahir 6 orang anak. Okey, yang pertama Raubil, Syamun, Lawi ataupun Levi. Macam Levi kan, keluar Levi tu Levi lah. Sebenarnya Levi, Yahuza, Yasakir, Zabulun ataupun Zabilun lah. Okey. Ini isteri pertama. Kemudian isteri daripada yang kedua ialah Rahil. Okey. Tak silap saya Raya dengan Rahil ini adalah adik-beradik adik-beradik. Pada syariat pada ketika itu syariat pada ketika itu membenarkan janganlah kita buat sekarang sebab syariat Allah tetapkan tu berubah-ubah berdasarkan semasa. Sekarang kita tak akan muncul lagi dah syariat baru. Okey, sebab syariat Nabi Muhammad ini adalah syariat yang terakhir. Mungkin dulu pada zaman ketika itu Laya dengan Rahil boleh berkahwin dengan Nabi Yaqub alaihissalam walaupun mereka adik-beradik. Okey. Rahil muncullah Nabi Yusuf dan kemudian ada Rahil punya hamba kepada Rahil. Dia tak dinyatakan nama dalam ni, saya tak ingat lah nama dia. Okey, Rahil punya Rahil punya hamba berkahwin juga dengan Nabi Yaqub. Dia ada anak nama dan Naftali. Okey. Baik. Kemudian dikatakan kat sini hamba Laya. Laya dimuncullah ada mempunyai anak iaitu Jad dan Ashir. Okey. Ashir. Inilah anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihis salam. Maknanya kita tahu disebut Nabi Yusuf alaihis salam dia daripada anak kepada isteri kedua Nabi Yaqub alaihis salam iaitu Rahil. Baik. Kemudian alright. Mana dah hilang pula dia. Okey. Alright, Nabi Yaqub ada alaihi salam. Okey, saya ingatkan nama-nama anak Nabi Yaqub ini tidak ada dalam Al-Quran tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Tidak tahu siapa tetapi kita boleh baca kitab sirah lah. Ini saya baca, saya beli khas untuk kita kuliah. Kisah lengkap para Nabi dan Rasul ini karangan Al-Hafiz Ibn Kathir. Antara sejarawan ataupun tafsir, dia ahli tafsir. Dia ada cerita kat sini. Alright. 12 orang anak Nabi Yaqub itu. Alright. Ada juga yang bertanya, adakah anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ini diangkat menjadi rasul? Okey. Sebab adakah Nabi Yusuf sahaja? Okey, ada yang berpandangan bahawa
Nabi Yusuf sahaja yang menjadi nabi, yang lain itu tidak dinyatakan. Wallahu alam. Sebab kita tahu nabi dan rasul ada jumlahnya yang banyak. Okey, sebagai contoh kita ada tahu kisah nabi. Nabi berapa jumlah nabi yang terdapat di dunia ini? Berapa jumlah nabi? Kita ada 124,000 orang nabi. Okey, sekarang ni selepas je Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi dah. Okey. Maknanya sebelum Nabi Muhammad itu ada 124,000 orang nabi. Dan okey, dalam kalangan tersebut ada 313 orang rasul. 313 orang rasul. Kita hanya tahu 25 berdasarkan Al-Quran. Sedangkan ada lagi banyak kisah rasul di dalam Al-Quran yang kita tidak tahu nama. Sebagai contoh kan, kalau kita baca Yasin kan. Perasan tak kalau kita baca Yasin? Okey, sebagai contoh kan, kalau kita baca Yasin kan. Biasa baca Yasin tak? Kita orang okey. Sebagai contoh, kalau kita baca Yasin ayat yang ke-14 kan. Dan iaitu ketika kami mengutuskan kepada is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin. Itu maksud tu. Okey, Allah dah mengutuskan, okey, kami mengutuskan kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka dustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Satu kaum ada 3 orang rasul. Tetapi Allah tidak nyatakan siapakah namanya. Jadi tak tahu. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahuinya. Okey? Itu adalah berkaitan tentang kisahnya. Kisah nabi-nabi yang rasul yang kita perlu. Kita ada 12 orang rasul. Right. 12. Kita ada 25 orang rasul. Okey? Sebab apa 25 rasul tu? Sebab kisah-kisah rasul itu ada di dalam Al-Quran. Disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ada juga kisah yang Allah tak nyatakan dalam Al-Quran siapakah orangnya, tetapi kita tahu berdasarkan kajian ataupun sejarah. Sebagai contoh kisah Nabi Uzair. Okey, Nabi Uzair ada di dalam Al-Quran. Satu ayat berceritakan tentang Nabi Uzair. Ada 2 ayat tak silap saya. Ada 2 ayat yang menceritakan Nabi Uzair. Satu ayat yang menyatakan Nabi Uzair ni dimatikan selama 100 tahun. Nabi Uzair ni dimatikan selama 100 tahun. Kemudian dihidup balik, ditidurkan, bukan dimatikan, ditidurkan selama 100 tahun. Kemudian dihidup. Tapi dalam Al-Quran Allah tak sebut pun nama siapa. Tetapi dia ada kisahnya, iaitu Nabi Uzair. Mungkin ada kesempatan nanti lepas habis kisah Nabi Yusuf ni kita berceritalah. Baik. Kemudian, okey, kita akan ceritakan melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk hormat, maknanya disujud. Dalam kisah ini dikatakan sujud. Okey. Maksudnya ada orang tanya kan, okey, apakah baik. Kenapa ada orang yang tanya apakah nama bintang-bintang yang sujud tu? Okey, ada yang bertanya kan. Biasalah kalau orang-orang ada okey baru saya jumpa. Okey. Ada kisah ni daripada Ibn Jarir dan Ibn Hatim, mereka sebuah hadis dalam kitab tafsir. Okey. Seorang lelaki Yahudi pernah datang kepada Nabi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku nama-nama bintang yang dilihat oleh Yusuf dan sujud padanya." Okey, Jabir berkata, Nabi diam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian Jibril turun kepadanya dan menyebut nama-namanya. Jabir melanjutkan, kemudian Rasulullah mengutuskan kepada orang itu dan berkata kepadanya, "Apakah engkau akan beriman? Aku beritahu nama bintang tersebut kepadamu." Ya. Okey. Kemudian Rasulullah SAW, bintang-bintang tersebut ada nama dia, iaitu Jaryan, At-Tariq, Az-Zayyan, Zulkaftan, Qabis, WhatsApp. Nampak macam WhatsApp, Al-Failaq, Al-Mishbah, Al-Zaruh, Zu Al-Faraq, Ad-Diya dan An-Nur. Itulah nama-nama kitab itu. Nama-nama bintang yang Allah yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Alright. Kemudian okey. Kemudian kita tengok ayat kelima okey. Nabi Yaqub alaihis salam meminta supaya dirahsiakan
dirahsiakan tentang mimpi tersebut daripada saudara-saudaranya. Mengapa? Sebab apa? Dia khawatiri jika saudara-saudaranya itu tahu, dia akan mengkhianati ataupun membuat jahat kepada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab kita tahu Nabi Yaqub alaihissalam ini dia mungkin lebih menunjukkan kasih sayangnya kepada Nabi Yusuf dan adiknya iaitu Bunyamin. Okey, pada ketika ini ada tafsir yang menyatakan umur ketika ini Nabi Yusuf dia budak lagi. Sebab apa? Dia ada buktinya waktu ketika selepas dia dibuang tu, ada orang yang angkat kan. Ahli tafsir kata Nabi Yusuf pada ketika ini bawah daripada 10 tahun. Dan adiknya dikhabarkan masih bayi lagi. Okey. Itu yang menyebabkan biasalah manusia kan, dia ada sifat manusia ni kita kena fahamlah. Okey. Manusia dia tidak pernah lari daripada kesilapan. Baik. Kemudian dan demikianlah cara Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu takbir mimpi. Sebab kita tahu kelebihan ataupun mukjizat kepada Nabi Yusuf ialah bil mimpi. Dia boleh tafsir mimpi. Sebagai contoh kan, ada sahabat ataupun tabi'in dalam kalangan tabi'in. Tabi'in, okey, dalam sahabat Rasulullah sama Rasulullah, sahabat kita ada tabi'in. Tabi'in ini dia dapat bertemu dengan sahabat dan ada yang dapat bertemu dengan Rasulullah. Tapi setahu saya dia dapat bertemu dengan sahabat. Tabi'in ini ada yang seorang yang pakar tafsir mimpi iaitu Ibn Sirin. Pernah dengar tak nama Ibn Sirin? Allah angkat darjat Ibn Sirin ini di mana dia ni sebenarnya tak silap saya dia ni hamba tawanan perang. Dia kecil lagi kena tentera Islam ambil bawa balik ke Madinah ataupun ke Kufah kot. Okey. Kemudian barulah dia menjadi seorang alim ulama iaitu Ibn Sirin ni pakar dalam tafsir mimpi. Baik. Tapi inilah kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Kemudian sambung lagi serta menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada Nabi keluarga Yaqub alaihissalam. Semua tahu Nabi Yaqub alaihissalam ni dia ada nama lain. Okey. Selain Yaqub dia ada nama dia panggil dikenali sebagai Israel. Dia sebab kalau kita baca kan, okey, Bani Israel. Bani Israel itu ialah maksudnya ialah anak-anak Yaqub alaihissalam. Sebagai contoh kan, kalau tak silap saya Nabi Musa kan, Nabi Musa dia ada mukjizat, dia ketuk batu keluar air 12 mata air. Kenapa 12? Sebab ni lah. Sebab Bani Israel ini ada 12 pecahan dia. Ada 12 pecahan itu maksudnya berketurunan yang inilah. Berketurunan yang ini 12. Okey, ada Nabi Yusuf dan sebagainya, Yahuza. Kebanyakan para nabi lahir, tak silap saya Nabi Musa dia berketurunan Lawi, Levi. Memang banyak Levi ni banyak keturunan melahirkan nabi lah yang banyak dilantik sebagai nabi. Baik. Balik pada tadi Nabi Yaqub tu dikenali sebagai Israel. Israel. Apa dimaksudkan dengan Israel tu? Wallahu alam. Ada yang berpandangan mengatakan Israel itu maksudnya ialah hamba Allah. Isra tu hamba, il tu ialah merujuk kepada Allah. Okey, kita sambung lagi. Sebagaimana ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu, iaitu Ibrahim dan Ishak. Okey, kita kena tahu silsilahnya ialah bayangkan 4 keturunan itu menjadi rasul dan nabi. Nabi Ibrahim, okey, atas sekali Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ada 2 orang anak iaitu Ismail dan Ishak. Okay, kita ambil jalur kepada Ishak. Ishak turun kepada Yaqub, Yaqub turun kepada Yusuf. Maknanya keturunan yang sangat mulia iaitu 4 orang itu ialah dalam golongan rasul. Okey. Kalau Nabi Ismail pula, Nabi Ismail lepas tu bawah barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itulah keturunannya. 4 keturunan tu berderet-deret menjadi rasul dan dinyatakan dalam Al-Quran. Baik. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Tak tanpa sedar saya bercerita ni. Seronok tak? Seronok tak? Okey. Tak dengar lah.
Ada apa-apa sebelum kita akhiri kita punya pertemuan? Okey, tak ada ya. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung kelas kita ataupun kuliah kita ini dengan topik yang kedua tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin dia mengambil masa lebih kurang dalam 3-4 minggu ke ataupun 5-6 minggu jugalah. Saya harap dah semua boleh lah. Kalau kita start awal supaya senang. Nanti kan ada yang nak kerja pula kan pukul 9 nak meeting. Jadi kita akhiri pertemuan kita ini. Okey, seronok. Kita pasal kisah ini. Okey, insya-Allah kena tunggu dulu kisah kisah ni sebab kalau kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni kita kena baca, kena beli kisah para sahabat pula. Kena beli kitab lain. Alright. Okey, tapi kita saya akan fokus kepada Nabi dululah. Boleh ya? Mungkinlah nanti satu hari ke nanti saya kena cari kitab dia lah tentang kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita akhiri seronok dengan kisah Nabi ya, betul kan. Maknanya tak seronok lah dengan kisah muamalat sebelum-sebelum ni. Okey, tak seronok kecil hati. Dah tua-tua ni suka pasal sejarah. Ustaz nanti rek ni apa ni? Rektor ke apa ni? Rekod. Okey. Saya rekod, memang saya rekod. Saya memang rekod setiap kita punya kuliah ni dan saya upload di YouTube saya. Boleh tengok di YouTube. Okey. Di YouTube, okey. Nama YouTube saya Muhammad Khairi Kamarudin. Kat situ ada banyaklah saya kongsikan tentang kuliah-kuliah kita sebelum-sebelum ni. Semuanya saya letakkan kat situ. Ada cerita tentang muamalat dan saya pun ada macam kuliah-kuliah saya yang lain tentang harta pusaka. Semua saya letakkan di YouTube saya. Boleh tengoklah, boleh subscribe ke kan. Kalau Gajah Netizen tengoklah kan, insya-Allah. Okey, kalau kongsikan pun boleh kan. Tentang zakat pun saya ada buat. Saya ada ceritakan dalam tu. Baik. Jadi kita akhiri pertemuan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Baik. Terima kasih semua. Terima kasih, Dok.